Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamarul Hisham bin Muhammad Zain berpegangkan nombor kad matrik DB180091. Hari ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan kemahiran-kemahiran asas dalam kaunseling. Saya akan membentangkan dari segi pengenalannya adalah kaunselor perlu mengetahui dan mempunyai kemahiran asas kaunseling bagi melancarkan perjalanan sesi kaunseling yang akan dikendalikan oleh guru tersebut. Oleh yang demikian, sebelum seseorang kaunselor memberi perkhidmatan kaunseling, mereka perlulah terlebih dahulu menguasai beberapa kemahiran asas yang perlu di dalam proses menolong. Di antaranya kemahiran-kemahiran yang dimaksudkan itu adalah seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran memparafrasa, kemahiran membuat refleksi, kemahiran membuat interpretasi dan kemahiran berempati. Dan terdapat juga kemahiran-kemahiran yang lain. Mendengar perkara yang paling utama di dalam menjadi kaunselor, kerana kaunselor perlu memasalahi hati klien, dan dengan cara ini meneliti setiap info dengan mudah berdasarkan info diperoleh. Maka bagi yang ada masalah pendengaran, tidak digalakkan. Nanti takut macam klien menerangkan info-info, tiba-tiba kaunselor minta ulang balik. Jadi tidak sedaplah bila perkara itu berlaku. Seterusnya dia akan menyebabkan cerita tu terpotong dan klien pun akan terlupa apa yang cerita yang tadi tu. Seterusnya, perlu menumpukan sepenuhnya kepada klien seperti kontak mata, gerak-geri, rohani dan jasmani. Dengan cara ini, ia mampu menganalisis dengan awal. Bukan itu saja, intonasi yang dilontarkan oleh klien amat penting. Seperti yang dikatakan oleh Relic mengenai telinga ketiga tidak terhad kepada pendengaran saja. Seterusnya, maka kontak mata, gerak bibir perlu diperhatikan terhadap klien. Seterusnya, saya Nilbeni Barantau akan menerangkan tentang kemahiran berempati. Berempati merupakan usaha kita untuk memahami pengalaman serta perasaan klien kita. Dan kita seharusnya mampu meluahkan semula perasaan klien tersebut. Di sini saya sertakan 3 jenis empati. Basic empati, additive empati, dan subtractive empati. Basic empati memerlukan kaunselor untuk mengulangi semula apa yang telah diperkatakan oleh kliennya. Additive empati pula memerlukan kaunselor untuk memberi respon dengan menokok tambah perkara yang sedang dibincangkan dan disuarakan oleh kliennya. Manakala subtractive empati, kaunselor membuat tanggapan, memutarbelitkan atau menghilangkan makna yang disampaikan oleh kliennya. Seterusnya, saya Muhammad Syahrul Rizwan akan melihat kepada kemahiran refleksi. Kemahiran refleksi atau membuat refleksi terbahagi kepada 3, iaitu refleksi pengalaman, refleksi perasaan dan refleksi isi. Pertama sekali kita melihat kepada refleksi isi. Refleksi isi bertujuan untuk membantu menyemak persepsi kaunselor, menggalakkan klien merasai dirinya difahami oleh kaunselor dan didengari oleh kaunselor dengan betul. Refleksi isi ini adalah di mana kaunselor menyebut semula isi-isi yang disebut oleh klien. Ini adalah untuk menyemak adakah isi yang dikeluarkan oleh klien adalah tepat, dan untuk membantu kaunselor tidak salah faham atau salah dengar tentang apa yang dikatakan oleh sesetengah klien. Refleksi ini juga
memberi impak yang sangat besar kepada klien, kerana dengan mendengar semula apa yang dibahaskan oleh klien, boleh merasakan diri klien itu difahami dan diambil berat oleh kaunselor. Seterusnya kita lihat kepada refleksi perasaan. Refleksi perasaan digunakan untuk memberitahu klien bahawa kaunselor mengambil perhatian kepada perkembangan klien. Perkembangan klien bermaksud apa yang berlaku, apa yang dirasakan oleh klien melalui peristiwa yang berlaku di dalam hidup klien. Dan refleksi perasaan ini adalah penting untuk memberitahu klien bahawa kita seorang kaunselor memahami apa yang dirasakan oleh klien, dan dari situ akan timbul satu kepercayaan dan kesamaan perasaan terhadap dua pihak. Dan sesi kaunseling akan menjadi lebih telus dan tidak ada sembunyi. Seterusnya kita melihat kepada refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman adalah kemahiran di mana kaunselor memberi pandangan kepada pengalaman yang dialami oleh klien semasa menjalani sesi bersama kaunselor. Refleksi pengalaman ini bermaksud kaunselor melihat apa yang dilalui oleh klien dan berikan pendapat tentang apa yang dilalui oleh klien. Sesetengah klien mengalami sesuatu trauma ataupun kejadian di dalam hidup dan diambil secara negatif, dan itu merubah tingkah laku seseorang klien. Refleksi pengalaman ini adalah di mana kaunselor menerangkan semula apa yang dilalui oleh seseorang klien, sama ada ia sebenarnya baik ataupun sebenarnya buruk. Dan dari sini klien akan dapat melihat apa yang dilalui dan apa yang sebenarnya dilalui oleh klien semasa hidupnya. Ini adalah 3 refleksi yang amat penting dan kemahiran yang amat wajib dikuasai oleh setiap kaunselor. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang parafrasa. Parafrasa ini merupakan respons kaunselor setelah mendengar isi dan pertuturan klien. Yang kedua, respon kaunselor setelah memerhati tingkah laku klien. Yang ketiga, matlamat utama untuk memudahkan penerokaan ke atas klien, iaitu untuk memberi kemudahan kepada kaunselor untuk memahami corak pemikiran klien itu sendiri. Apakah tujuan utama penggunaan parafrasa ini? Yang pertama, menunjukkan kaunselor mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh klien. Yang kedua, refleksi kepada apa yang dikatakan oleh klien. Yang ketiga, sesuai digunakan di peringkat awal sesi kaunseling. Dan yang terakhir, klien berpeluang mendengar kembali apa yang diperkatakannya. Berikut adalah contoh penggunaan parafrasa pada sesi kaunseling bersama dengan klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rusli bin Said. Saya akan membentangkan tentang kemahiran menyoal dan konfrontasi. Tujuan utama kemahiran menyoal dan konfrontasi ini adalah untuk memudahkan kepahaman klien terhadap isu yang dibincangkan, iaitu sesi kaunseling yang diadakan antara klien dengan kaunselor. Bagi kemahiran menyoal yang membawa maksud keupayaan kaunselor dalam mengemukakan soalan, iaitu bertujuan untuk memudahkan klien memahami akan tajuk dan isu yang dibincangkan antara kaunselor dan klien.
Kemahiran menyoal ini terbagi kepada bentuk soalan terbuka dan soalan tertutup. Soalan terbuka yang membawa maksud bentuk soalan yang dikemukakan kepada klien dan memerlukan klien tersebut menerangkan ataupun menjelaskan jawapan yang diberi dengan panjang lebar. Dalam bentuk soalan terbuka ini juga memberi banyak ruang kepada klien untuk terus bercakap kepada kaunselor. Sebagai contoh adalah kaunselor akan memberi soalan seperti berikut. Bagaimanakah peristiwa itu boleh berlaku? Maka dengan itu, klien tersebut akan memberi penjelasan dan penerangan dengan panjang lebar berkaitan dengan peristiwa yang berlaku tersebut. Soalan tertutup pula iaitu bentuk soalan langsung yang memerlukan klien memberi jawapan pengesahan secara ringkas, iaitu bentuk ya atau tidak. Seterusnya, ruang untuk bercakap klien iaitu terhad. Sebagai contoh, kaunselor memberi soalan seperti berikut. Siapakah yang melakukan? Adakah anda bersetuju dengan saya? Seterusnya iaitu kemahiran konfrontasi, iaitu kemahiran yang dilaksanakan setelah hubungan antara klien dan kaunselor agak baik, iaitu hubungan mereka yang terbentuk akrab dan hal ini akan membantu klien untuk menerokai masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Semasa menggunakan kemahiran konfrontasi ini, kaunselor harus menggunakan nada yang lembut supaya tidak disalah tafsir oleh klien. Tambahan lagi, kaunselor juga seharusnya mengambil berat akan klien supaya hubungan antara mereka menjadi akrab dan memudahkan kaunselor untuk menerokai lebih lanjut tentang permasalahan yang dihadapi oleh klien. Kemahiran konfrontasi ini digunakan dalam situasi berikut. Yang pertama, terdapat percanggahan antara apa yang dikatakan oleh klien tentang dirinya dengan apa yang dilakukannya pada masa semasa. Kedua, tindak tanduk yang bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh klien. Sebagai contoh, kaunselor akan memberi soalan kepada klien, iaitu, tadi anda kata anda ingin berjaya, tetapi nampaknya anda langsung tidak membuat persediaan untuk berjaya. Kenapa begitu? Maka dengan itu, jelas kepada kita bahawa kemahiran konfrontasi ini boleh dilakukan oleh kaunselor jika hubungan antara kaunselor dan klien itu dalam keadaan yang baik, iaitu kaunselor boleh menegur klien menggunakan kemahiran yang ada untuk memastikan bahawa klien tersebut tidak membuat tindak tanduk yang bercanggah dengan apa yang dikatakan pada masa lepas. Seterusnya, saya akan membentangkan kemahiran merumus dan menggulung. Proses merumus dan menggulung boleh difahami sebagai penyertaan dan mengingat semula bahagian isi dan menyentuh perasaan penting yang telah dikatakan oleh klien dalam sesi kaunseling tersebut. Merumus merupakan satu langkah yang lebih meluas secara amnya jika hendak kita bandingkan dengan parafrasa. Sehubungan dengan itu, kemahiran merumus ini bertujuan untuk menyedarkan klien serta mengimbas kembali apa yang telah dibincangkan sewaktu atau semasa sesi kaunseling tersebut. Proses merumus juga boleh dilakukan di permulaan serta tengah, manakala boleh dilakukan juga di akhir sesi kaunseling mengikut kesesuaian masalah klien tersebut. Sesuatu rumusan yang dibuat pada hujung sesi kaunseling
pada kebiasaannya adalah merupakan rumusan keseluruhan bagi sesuatu sesi kaunseling tersebut. Antaranya adalah proses menghubung jalinkan mempunyai beberapa elemen daripada klien tersebut. Proses mengenal pasti satu pattern ataupun tema yang secara berterusan atau yang selalu kerap timbul selepas beberapa mesej tersebut. Dan yang ketiga, mengharapkan supaya pada masa yang sama klien mendengar semula kata-katanya. Dan akhir sekali adalah supaya tidak akan berlaku perubahan rupa ataupun dan sesuai digunakan apabila terhenti ataupun terbantut semasa sesi merumus dan menggulung itu. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Kamarul Hisham bin Muhammad Zain.